Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farida binti Ramli Muzamil, pelajar OUM Seri Manjung, Perak. Mengambil jurusan Bachelor of Occupational Safety and Health. Hari ini kita bersama modul keselamatan pekerjaan 2 di mana saya akan membentangkan pelaksanaan high ride di TMB Seri Manjung. Pelaksanaan high ride di TMB Seri Manjung, saya kategorikan pembentangan ini kepada 4 segmen iaitu pengenalan, latar belakang aktiviti, pelaksanaan high ride, kajian analisa high ride dan juga langkah kawalan. Pengenalan adalah mendefinisikan kepada hazard dan juga risiko. Hazard bermakna suatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi di mana boleh mendatang kemudaratan dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana kemudaratan tersebut. Ini diketengahkan dalam panduan DOSH 2008. Manakala definisi risiko pula adalah bermakna gabungan faktor kemungkinan berlakunya suatu kejadian berhazard dalam sesuatu tempoh khusus yang ditetapkan, iaitu keterukan, kecederaan atau kesan buruk ke atas kesihatan manusia, harta, alam sekitar atau gabungan mana-mana daripadanya yang akan menyebabkan kejadian itu berlaku. Seterusnya, kita pergi kepada pelaksanaan high ride di TMB Seri Manjung. Hari ini, high ride akan dilaksanakan khusus kepada TMB Seri Manjung yang mana pejabat ini terletak di Seri Manjung sendiri. Operasinya adalah pengagihan bekalan elektrik. Skop kerja, perancangan, pembinaan, senggaraan dan peruncitan ataupun retail. Bagi latar belakang aktiviti pula, ada 2 aktiviti high ride yang dijalankan mengikut skop kerja iaitu kerja-kerja sivil di mana kerja penukaran pintu pencawang yang rosak akan dilakukan oleh pasukan Remaco dan kerja-kerja elektrikal di mana telah berlaku satu kerosakan kabel di antara PPU lekir 33K5 yang melibatkan pencawang daripada Taman Anjungan Lekir ke Taman Maju Lekir. Operasi untuk mencari kerosakan ini akan melibatkan beberapa pasukan pencari kerosakan kabel. Okey, pelaksanaan high ride adalah bagi mengenal pasti aktiviti kerja yang mana akan mengundang bahaya. Setelah itu, kita akan menganalisa risiko high ride tersebut. Seterusnya, memperkenalkan langkah kawalan risiko dengan menambah baik kawalan sedia ada ataupun langkah yang baru yang mana ia boleh ataupun dapat membantu mengelak daripada berlakunya sebarang kemalangan. Seperti di layar, 2 aktiviti yang saya nyatakan di awal slide tadi iaitu senggaraan pintu pencawang dan juga mengenal pasti kerosakan kabel. Bagi kajian analisa high ride, kita pergi kepada kerja-kerja sivil di mana kerja-kerja menukar pintu pencawang dilakukan oleh pasukan Remaco Sdn Bhd. Pasukan Remaco Sdn Bhd ini merupakan anak syarikat kepada Tenaga Nasional Berhad. Okay, saya sendiri sebagai eksekutif dan juga Encik Zawawi sebagai penyelia turut sama pada 18 hari bulan Ogos 2020 melaksanakan high ride ini di mana terdapat 3 aktiviti kerja yang kita kena pasti mengundang hazard iaitu ketika kerja-kerja membuka dan memasang pintu pencawang yang telah rosak. Okey, bagi analisa risiko, pada dasarnya kita lihat aktiviti yang dilakukan ataupun kerja-kerja, skop kerja yang dilakukan, risiko adalah pada tahap yang rendah dan sederhana. Di mana tahap sederhana pada kerja membuka pintu ataupun memasang pintu. Itu sebanyak skala 6. Skala 6 terletak pada skala sederhana. Kemungkinan yang boleh berlaku adalah pintu tersebut terjatuh semasa pekerja membuka ataupun memasang pintu sekiranya tidak
dipegang dengan kuat oleh rakan pekerja ataupun teammate. Manakala kawalan risiko yang sedia ada adalah mengamalkan kerja yang selamat. Ini common kerana setiap kerja yang kita lakukan, kita perlu mengambil kira keselamatan semasa kerja dilaksanakan. Seterusnya, kawalan risiko yang boleh dicadangkan ataupun disarankan juga adalah pemeriksaan sama ada pekerja yang ataupun teammate bersama-sama dengan pekerja itu dalam keadaan sihat di mana dia berupaya untuk bekerja dan fokus pada kerja yang dilaksanakan. Seterusnya, kerja-kerja elektrikal. Kerja-kerja elektrikal dilakukan oleh pasukan locate fault ataupun pencari kerosakan. Lokasi adalah di Taman Lekir Maju, di mana tujuan high-ride ini dilakukan bagi memastikan semasa kerja mengesang kabel dilakukan, kita dapat mengelak ataupun mengawal sebarang bentuk kemalangan yang bakal berlaku. Terdapat 4 aktiviti, iaitu 3 aktiviti major. Pertama, aktiviti memakir ataupun parking van locate itu sendiri dan lokasi dia. Dan keduanya, ketika pekerja memasang kabel locate fault. Seterusnya adalah semasa kerja-kerja pinpointing atau melaksanakan mencari lokasi yang tepat bagi kerosakan kabel tersebut. Pada dasarnya, analisa risiko bagi aktiviti ini adalah berskala rendah, berskala sederhana. Ya, di mana pada tahap 9 dan juga 8. Risiko paling tinggi adalah kes di mana boleh berlakunya kemalangan terjatuh atau tersadung kepada kabel yang dipasang pada van dan juga tamatan kabel. Okey, langkah kawalan yang boleh kita ambil adalah memastikan keadaan parkir van itu dalam keadaan yang memuaskan dan terdapatnya hadangan yang boleh membuatkan pekerja alert ataupun waspada bahawa rentangan kabel antara van dan juga tamatan pada perkakas Swiss tidak menghalang laluan pasukan. Okey, untuk kerja-kerja pinpointing, pekerja perlulah memakai vest untuk memberi tahu kepada orang awam, kenderaan awam bahawa mereka sedang menjalankan kerja-kerja di sepanjang bahu jalan. Ini kerana tugas pinpointing adalah mencari lokasi tempat ataupun lokasi anggaran, lokasi berlakunya kerosakan. Okey, untuk itu saya ketengahkan tuan-tuan video yang menerangkan pelaksanaan high-ride yang dilakukan di tapak. Okey, high-ride hari ini saya bersama dengan penyelia untuk kerja breakdown pada pagi ini, iaitu Puan Mania. Beliau akan mengajarkan box talks di mana perkara-perkara berkenaan high-ride akan diketengahkan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kepada Kepala. Hari ini kita ada job untuk locate kabel fault yang bermula tadi mana tadi trip tiga PP lekir. Hari ini task kita adalah untuk locate antara Taman Lekir Maju ke Taman Lekir Bestari. So saya ambil permission work daripada authorization di RCC, DCO. Kita bagi kebenaran. Lepas tu lepas tu waktu ni kita kena untuk sign PTW sedari dia. Lepas tu baru kita mulakan kerja-kerja untuk locate saja. So hari ini PTW scope dia untuk locate. The site sudah open. Masya-Allah sekali ada notis sini bersama. So lepas tuan-tuan sign kita mulakan kerja. So sebelum kita mulakan ada apa soalan? Boleh. So pasal ni kita mulakan saya minta jaga keselamatan sebab kabel ni dia ikut tepi jalan. Raya ni lepas dia crossing tu ada SDB. Jadi laluan tersebut sesak sikit. Jaga keselamatan. Pastikan PPD kita lengkap device tu yang paling utama dengan tertib. So sangat clear semua kot dah.
So itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih Penguruman dia. Saya harap tuan-tuan bersedia untuk melaksanakan kerja dan amalkan keselamatan. Berdasarkan kepada video itu tadi, kita dapat kena pasti bahawa penyelia sendiri dan juga pekerja aware akan hazard yang ada di sekitar pekerjaan, sekitar kawasan kerja, dan juga penyelia telah pun menyarankan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya. Antaranya adalah pemakaian vest ataupun PPE sendiri. Seterusnya kita lihat kepada langkah kawalan risiko, di mana langkah kawalan risiko sama ada bagi kerja elektrik ataupun kerja sivil, ia bolehlah didefinisikan sebagai kawalan untuk menghapus atau menyingkirkan hazard di mana ia tidak akan dapat mendatangkan risiko kepada pekerja apabila mereka masuki kawasan bekerja serta mengguna kelengkapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan. Hazard hendaklah dikawal dan puncanya ataupun tempat masalah akan tercetusnya hazard tersebut sebaik-baiknya ia dikawal hampir dengan punca. Dan ini sering dirujuk sebagai kawalan kejuruteraan. Jika ini tidak berhasil, hazard selalunya boleh dikawal sepanjang laluan ke pekerja antara punca dengan pekerja. Keadaan ini boleh dirujuk sebagai kaedah pentadbiran. Jika kita tidak melaksanakannya, maka hazard mestilah dikawal pada tahap pekerja itu sendiri di mana pekerja perlu memakai PPE atau kelengkapan perlindungan diri. Namun kaedah kawalan ini adalah kaedah terakhir yang menima dan memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada pengawalan risiko itu sendiri. Seterusnya kita lihat contoh bagaimana kawalan risiko dapat dilaksanakan. Okay, untuk elemen high risk seterusnya adalah apabila bekerja di jalan raya kun hendaklah diletakkan mengikut spek yang telah ditetapkan. Dengan adanya kun ini maka dia memberi alert kepada yang lain untuk memastikan keselamatan sama ada kepada pekerja sendiri dan juga orang awam. Okay, sekian, terima kasih. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa mengamalkan keselamatan walau di mana kita berada.